Yang kes bas tu pula memang pening kepala sikit. Alkisahnya dulu-dulu memang pernah ada kes sebuah bas dirompak. Agaknya masa tu kelang kabut, bas tu terbabas masuk gaung dan semua orang dalam bas tu meninggal. Menurut legenda, sejak tu setahun sekali masa perayaan Hantu Lapar, bas tu akan muncul bawa roh-roh sesat ke alam barzah. Menurut bos, dia terpaksa buat upacara sembahyang bakar duit untuk gantikan hutang tambah bas su yang 7 yuan tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua? Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ni saya akan sambung bahagian kedua, kisah pejabatku berhantu. Nak tahu kisahnya macam mana? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, like dan komen dalam video ni pada yang nak join grup Telegram saya. Saya letakkan link dekat bawah. Macam biasa sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Serah. Sebelum saya mulakan, sesiapa yang berminat dengan topik SC ni, saya akan letakkan link WhatsApp di pin komen nanti. Sebenarnya lepas kejadian Su marah bos dia tu, dia ada rasa bersalah jugalah. Lepas tu bos macam dah tak pedulikan Su sangat. Kalau bercakap pun tentang kerja je. Kalau dulu ada juga sembang sikit-sikit, tapi sekarang ni bos banyak duduk dalam bilik dia je. Nasib baik Jackie ni peramah dan pandai menyembang, jadi tak adalah bosan sangat kalau kerja shift malam tu. Dan sejak kejadian tu jugalah Su jadi segan nak tumpang tidur atas katil sofa dalam bilik bos. Jadi sekarang kalau nak lelap kejap, Su letak kepala atas meja je. Jackie lah untung, sebab dia pendek, bolehlah tidur bawah meja dia. Jackie pasang tirai bawah meja tu, siap letak selimut dan bantal kecil lagi. Tapi dia cuma boleh tidur mengiring je lah, terlentang tak muat. Tapi yang hairannya, sepanjang Jackie kerja dekat situ, memang dah tak ada kejadian pelik jadi. Segalanya normal dan disebabkan tu jugalah mereka jadi cuai. Sebelum ni kalau nak pergi tandas bertiga, tapi sekarang sudah berani pergi seorang diri dan akhirnya makan diri dia sendiri. Ada satu malam tu, macam biasa, Su dan Jackie akan tidur bergili-gili. Pukul 12 sampai pukul 3 pagi, Su tidur dulu. Pukul 3 pagi, Jackie akan kejut Su pula. Dia nak tidur bawah meja. Disebabkan Su mengantuk lagi, jadi dia ingat nak pergi tandas lah, basuh muka dan gosok gigi. Jackie nak teman, tapi Su cakap tak payah, nak basuh muka je, kata Su. Jackie suruh Su ajak bos. Pintu bilik bos pula tutup. Malas nak kacau mereka, Su pun pergi sendiri. Dalam tandas, lepas basuh muka dan gosok gigi, tiba-tiba Su rasa macam nak buang air kecil pula. Jadi dia pun masuklah salah satu buka tandas. Lepas membuang apa yang patut, masa dah siap nak keluar pintu tu, tiba-tiba crack, bunyi pintu tandas sebelah dibuka. Sudah mula rasa tak sedap hati. Lepas tu dengar bunyi selap pintu ditolak. Top. Bunyi penutup tandas diangkat. Trap. Memang jelas bunyi tu, sebab memang sunyi tempat tu. Jackie ke? Atau bos dah kenapa masuk tandas perempuan pula? Kubikel tandas ni bukan macam dekat US yang boleh nampak kaki dekat bawah tu. Memang berdinding penuh. Jadi Su tak dapat intai siapa dekat sebelah dia tu. Rasa macam nak teguh tapi tak sedap hati. Dengan berhati-hati, Su keluar dari tandas perlahan-lahan. Masa nak ambil pencuci muka dan berus gigi dekat sinki, Su terdengar bunyi tandas di flash. Fresh. Serentak dengan tu, bunyi pintu tandas dibuka. Krek. Mungkin disebabkan terkejut sangat, Su terus berlari macam lipas kudung keluar dari tandas tu. Sampai dekat meja, Su cuba tenangkan diri. Siapa tadi Su selak tirai meja Jackie. Oi, apa ni? Silaulah aku nak tidur ni, kata Jackie. Okey, bukan Jackie. Jadi ada seorang lagi suspek. Su pandang pintu bilik bos. Mesti dia ni. Su pun bangun dan dengan selamba terus buka pintu bilik bos tanpa ketuk pintu dulu. Sebab Su ingat kalau bos, mesti dia masih ada dalam tandas lagi. Su, kamu nak apa
datang bilik saya, kata bos yang berada dekat mejanya. Terkedu Su dibuatnya. Tak ada apa bos, maafkan saya ingatkan bos. Cepat-cepat Su tutup balik pintu bilik bos dan menuju ke meja dia semula. Cuba sibukkan diri dengan kerja-kerja yang ada. Su tak nak ingat dan tak nak fikir siapa dalam tandas tadi. Mimpi ke? Atau mungkin ada orang lain guna tandas tu, tapi kenapa tak dengar bunyi tapak kaki? Lepas kejadian tu, Su dah tak berani nak ke tandas seorang diri lagi. Anda semua masih ingat lagi dengan Leon Lai kan? Hujung tahun tu, Jabatan Su terlibat dengan penilaian akhir tahun yang akan tentukan bonus dan kenaikan gaji tahun depannya. Setiap jabatan kena bentangkan statistik dan pencapaian masing-masing. Untuk unit Su ni, bos yang kena buat, tapi bos minta Jackie tolong siapkan pembentangan tu disebabkan Jackie memang ada ijazah dalam bidang perniagaan. Jadi, ada malam-malam tu, Su seorang je dekat luar. Bos dan Jackie buat kerja dalam bilik bos. Satu malam tu, masa tengah tak sibuk, tiba-tiba, ping! Keluar satu mesej dari komputer Su. Komputer syarikat ni ada app instant message yang mana setiap kaki tangan boleh hantar chat pendek pada rakan-rakan satu syarikat dan chat tu akan terpadam sendiri lepas log out dari komputer tu. Setiap komputer ada ID-nya sendiri. Sebenarnya Su pun tak pernah guna sistem chat tu sebab bertiga je dalam pejabat ni. Tak kenal sesiapa kecuali Angeline, bos dan Jackie. ID komputer Su ni 401. Su jeling bilik bos. Bos dengan Jackie tengah ralik buat kerja. Kalau aku tak ada, diorang tak perasan kot, kata Su dalam hati. Okey Leon, I turun bawah sekarang. Su balas chat si Leon tu. Lepas berdandan sikit-sikit, Su pun senyap-senyap menyelinap keluar dari pejabat dan turun ikut tangga. Sebab satu tingkat je kan. Lepas tu dia berjalan ke arah pintu masuk unit Leon dekat tingkat 3 tu. Tapi pintu pejabat Leon ni berkunci pula. Ruang pejabat gelap je, tapi Su nampak lah ada satu sudut tu komputernya masih menyala. Tu mesti Leon tu. Pintu unit Leon pun sama macam pintu unit Su juga. Kena pakai kad akses untuk masuk. Su sentuh kad akses dia ke pintu, tapi tak boleh masuk. Pelik juga. Setahu Su, kad akses ni boleh digunakan di setiap pintu automatik dalam syarikat ni. Berkali-kali jugalah Su cuba, tapi tetap tak boleh masuk. Lepas tu Su ketuk-ketuk pintu kaca tu, cuba panggil Leon, tapi Leon macam tak dengar. Mungkin geram sangat. Dari ketuk, Su terus goncang-goncangkan pintu tu. Pintu dah bergegar pun Leon tak berganjak dari kursi dia. Cik buat apa kat sini? Kedengaran suara seorang lelaki dari belakang. Bila Su toleh belakang, rupanya pengawal keselamatan. Tapi budaknya budak barulah, bukan pengawal sebelum ni. Saya nak jumpa kawan saya. Kawan saya ada dalam tu, kata Su. Pengawal tu jenguklah ke dalam pintu kaca tu. Mana ada siapa kat dalam tu cik? Gelap je, kata pengawal tu. Awak tak nampak ke ada komputer yang masih menyala tu? Kat mana? Tu kat sudut sana tu. Su siap tunjuk ke meja Leon tu. Pengawal tu sampai kecil mata cuba cari komputer yang masih menyala. Tetap tak nampak juga. Tiba-tiba Su dapat satu idea. Awak mesti ada kunci untuk semua pintu dalam bangunan ni kan? Cuba awak buka pintu ni. Pengawal tu menggiling-giling kepala. Cik, mana boleh masuk unit orang sesuka hati. Salah tu. Saya tak kira. Saya nak masuk juga. Bak sini kunci. Su sampai menghentak-hentak kaki dia. Pengawal tu terus berundur ke belakang macam terkejut tengok perangai Su. Tak tahulah apa yang dia nampak dekat muka Su tu, tapi Su nampak tangan pengawal tu dah siap pegang cotah. Saya betul ingat saya tertinggal kunci dekat kaunter. Saya pergi ambil kejap ya, kata pengawal tu dan terus berlari ke tangga. Tapi dia tak turun tangga. Sebaliknya dia naik atas tingkat 4. Sementara tunggu pengawal tu sampai, Su pandanglah dalam pejabat Leon tu. Mata dia hanya tertacap pada cahaya dari skrin komputer Leon. Yang lain semuanya gelap. Bila dah lagi sangat tengok komputer tu, bos, Jackie dan pengawal tu sampai pun Su tak sedar. Su? Bos sentuh bahu Su. Su tersentak. Terasa macam dikejutkan dari tidur. Awak buat apa dekat sini? Awak kata nak jumpa kawan? Ya, tu kawan saya, kata Su sambil tunjuk ke meja Leon. Tapi kenapa gelap je? Komputer tadi pun dah tak menyala lagi. Mana ada orang dalam tu? Su dah jom naik atas. Dah pukul 3 pagi ni, kata bos. Bila bos tengok Su macam tak berganjak dan terpinggir-pinggir, bos pegang tangan Su dan bawa dia pergi dari situ. Inilah kali pertama bos pegang tangan Su, tapi Su tak rasa apa pun. Dalam fikiran dia masa tu, mana pergi si Leon ni? Kan Leon dah janji nak jumpa dia. Dalam lift pun bos masih pegang tangan Su. Su hanya terdiam dan termangu macam orang bodoh. Jackie tanya macam-macam pun Su jawab acuh tak acuh je. Sampai dekat tingkat 4, bos suruh Su duduk dalam bilik dia. Lepas tu dengar bos cakap sesuatu pada Jackie. Tapi Su macam tak heran pun. Sampailah Jackie hulurkan secawan teh pada Su. Lepas minum teh tu, baru Su rasa segar semula. Bos ni kan garang. Sepatutnya malam tu mesti dah kena membebel si Su ni. Tapi entah kenapa bos tak cakap apa pun malam tu. Dan
malam tu pun berakhir macam malam-malam biasa. Pejam celik dah masuk tahun baru. Bulan Februari. Dah selesai dah sesi penilaian. Syarikat umumkan tahun lepas berjaya catatkan keuntungan yang tertinggi berbanding tahun-tahun sebelumnya. Maknanya semua pekerja akan dapat bonus, tapi bonus tu akan dibayar masa tahun baru Cina yang akan disambut pada pertengahan bulan Mac tahun tu. Pada hari pengumuman bonus tu, unit Su dijemput oleh Pak Cik M untuk majlis makan-makan kecil sikit dekat bahagian gudang lah. Su, bos dan Jackie pun turunlah bawah. Nama je makan-makan kecil, tapi macam-macam jugalah makanan yang disediakan Pak Cik M ni. Bos ni memang rapat kot dengan Pak Cik M. Malam tu bos kemain lagi bersembang dengan Pak Cik M. Ceria betul. Boleh dikatakan gelas dia tak pernah kosong. Ada je orang tuang arak dekat dia. Su dan Jackie pula tak kenal sesiapa dalam gudang tu kecuali Pak Cik M. Dah kenyang melantak, Jackie cuit dengan Su. Su, jom naik. Aku ngantuk lah, kata Jackie. Su tengok jam. Dah pukul 3.40 pagi. Bos masih bergelak ketawa dengan Pak Cik M lagi. Bos, kita orang naik dulu Bos cuma melambai-lambai tangan je. Sampai dekat tingkat 4, Jackie terus menuju ke pot dia bawah meja. Mengantuk betul Jackie ni. Su pula masih segar bugar lagi. Tak tahu nak buat apa. Su pun godek-godek lah komputer dia. Tiba-tiba ping, muncul satu chat dari Leon. Mula-mula Su buat tak tahu je lah, terus padam chat tu. Tapi ping bertalu-talu masuk mesej dari Leon. Leon kata dia minta maaf. Dia terpaksa sembunyikan diri sebab Mr. Chan ada. Leon memang nak sangat jumpa Su malam tu, tapi Mr. Chan ada kan. Su tanyalah kenapa Leon tak suka Mr. Chan. Kata Leon sebenarnya Mr. Chan yang halang dia dari berkawan dengan Su ni. Kenapa pula dia nak halang I berkawan dengan sesiapa pun? Suka hati I lah, kata Su. Su paksa Leon berterus terang apa yang jadi antara dia dan Mr. Chan. Tapi Leon tak nak cakap dalam tu. Leon suruh Su jumpa dia dekat bumbung bangunan. Tapi Su kena datang sorang-sorang, jangan bagi tahu sesiapa, kata Leon. Banyak kali jugalah Su fikir tentang permintaan Leon tu, tapi disebabkan perasaan ingin tahu, Su pun setuju nak jumpa Leon dekat bumbung. Sebelum ni Su ada bagi tahu bangunan dia ada 7 tingkat semuanya. Sebenarnya ada 8 tingkat, tapi tingkat 8 tu cuma tingkat utility, bukan ruangan pejabat. Lift akan berhenti dekat tingkat 7. Dari tingkat 7 kena naik tangga naik ke tingkat 8. Lepas tu keluar ikut pintu rintangan api, kemudian naik tangga sikit baru jumpa bumbung. Su ingat lagi tempat tu sebab dulu Angeline pernah bawa dia naik atas. Saja nak tengok pemandangan. Bumbung tu pun sebenarnya tempat helikopter mendarat untuk bos-bos, tapi Su tak pernah naik situ sejak dia kerja shift malam ni. Su dengan senyap-senyap keluar dari pejabat tanpa bagi tahu Jackie yang tengah berdengkur bawah meja tu. Sebenarnya Su bukan nak sangat jumpa si Leon tu, tapi lebih nak tahu kenapa bos sangat tak suka pada Leon ni. Sampai atas bumbung bangunan, Su nampak Leon berdiri membelakangi dia di satu sudut bumbung tu. Walaupun malam, tapi bumbung tu agak terang dilimpahi sinaran cahaya lampu di sekelilingnya. Lepas dekat setahun tak jumpa Leon, Su macam ragu-ragu jugalah. Betul ke ni Leon? Su masih berdiri depan pintu, teragak-agak nak tegur Leon. Naluri dia kuat mengatakan suruh pusing balik, tapi disebabkan dah sampai dan dah janji nak jumpa Leon, Su hadap je lah. Kemudian perlahan Su jalan mendekati Leon. Agaknya Leon sedar kot. Dia pun berpaling sambil tersenyum. Semakin dekat dengan Leon, makin Su perasan riak wajah Leon ni macam berubah jadi keruh. Leon, lama ke you tunggu I? You datang sorang-sorang kan? Yelah, kan I dah janji dengan you. Kau tipu! Tiba-tiba Leon mengamuk. Nasib baiklah masa tu Su jauh lagi dari dia. Su terus berhenti melangkah dan jadi takut bila tengok muka Leon dari manis bertukar bengis. Kan aku dah cakap jangan bagi tahu orang lain kau nak jumpa aku. Su terus menggigil ketakutan. Kenapa ni? Su pandang sekeliling. Cuma ada mereka berdua je dekat atas bumbung tu. Leon marah sangat sampai dadanya berombak-ombak. Kembang kuncup hidung dia macam bersedia nak serang Su. Tiba-tiba, wow, bunyi pintu dibuka dengan kasar. Su! Bos! Tanpa fikir panjang, Su terus berlari ke arah bos yang tengah berdiri depan pintu tu. Lepas tu bos terus tutup pintu dan tarik selak pintu. Tapi bos, dekat luar ada orang. Dah Su, jangan banyak cakap. Turun sekarang, kata bos. Rupa-rupanya bos bukan datang seorang. Ada Pak Cik M dan seorang pengawal keselamatan. Mereka berlari turun tangga. Dekat lift ada seorang lagi pemuda. Mungkin staf Pak Cik M kot, jaga pintu lift dari tertutup. Lepas mereka masuk dalam lift, pemuda tu terus tekan tingkat B ke tempat Pak Cik M. Bila nampak Leon jadi macam tu, Su bertekad lepas ni dia tak nak berhubung lagi dengan Leon dan akan laporkan perbuatan Leon pada HR. Lantaklah dia nak kena pecat ke apa ke. Sampai dekat tingkat B, Pak Cik M berbincang sesuatu dengan bos. Lepas tu Su baru teringat, bos, Jackie ada dekat tingkat kita. Dia seorang-seorang dekat sana. Barulah mereka semua tersedar pasal Jackie. Cepat-cepat Su dengan bos naik tingkat atas. Sampai dekat tingkat atas, kenapa pejabat gelap je ni? Bos tengok switch dekat dinding dah off.
Maksudnya bukan blackout. Awak ke yang tutup lampu ni? Tanya bos. Su menggeleng kepala. Jackie kan pendek, tangan dia mana sampai nak tutup suis tu. Bos membuka lampu dan mereka menuju ke meja Jackie. Bila bos selak tirai Jackie, mereka nampak seluruh badan Jackie menggigil-gigil. Tapi bukan menggigil kesejukan. Lepas tu bos sentuh lembut bahu Jackie yang baring membelakangi mereka. Jackie tersentak. Kain selimut dia tersingkap sampai ke buku lali. Bila bos sebut nama Jackie, barulah Jackie berpaling tengok mereka. Muka Jackie pucat lesi. Jackie terlampau menggigil. Tapi bila bos tanya kenapa, dia tak nak cerita. Jackie cuma cakap, Su, kan kita dah janji kita takkan tinggalkan masing-masing sendirian dekat sini. Su pula rasa bersalah. Walaupun Su tak tahu kenapa Jackie jadi macam tu, tapi Su rasa macam ni semua salah dia. Malam tu bos hantar Jackie balik rumah. Su pula ditinggalkan dekat gudang dengan Pakcik M. Dengar sini Su, awak jangan sesekali nak pergi mana-mana seorang diri. Ini amaran terakhir, kata bos. Su cuma mampu tunduk je bila dengar bos cakap macam tu. Esoknya Jackie terus diberikan cuti sakit selama 2 minggu. Walaupun tak ada siapa yang tahu Jackie sakit apa sebenarnya. Su tanya bos. Bos cuma cakap Jackie kena dapatkan rawatan yang panjang di kampung dia. Su ada juga cuba hubungi Jackie, tapi Jackie tak jawab panggilan dia. Termasuklah mesej-mesej yang Su hantar pada dia, semuanya tak berjawab. Pada masa yang sama, Su sanggup datang waktu siang nak jumpa HR sebab nak buat aduan pasal Leon Lai ni. Berkerut muka HR bila Su cerita pasal Leon Lai. Maaf Cik Su, dekat tingkat 3 tak ada orang nama Leon Lai. Terlopong Su bila HR cakap macam tu. Tapi HR janji akan siasat perkara ni. Mana tahu Leon Lai ni mungkin staf dari unit lain ke. Malam tu Su masuk kerja macam biasa. Sampai dekat pejabat, bos dah bercakap pinggang tunggu dia. Entah macam mana dia boleh tahu siang tadi Su pergi jumpa HR. Bos tanya kenapa Su jumpa HR. Su pun jawablah sebab nak mengadu pasal Leon Lai tu. Bos membimbing. Dia marah kenapa Su terus jumpa HR, kenapa tak bincang dengan dia dulu. Su pun tanya bos, kenal ke Leon Lai ni? Sebab Leon cakap dia kenal bos. Bos terdiam. Dia tak nak jawab soalan Su tu. Tapi dia tanya balik, apa yang Leon cakap dekat awak? Leon cakap bos yang halang kami berkawan. Berkawan? Ya bos. Bos buat apa dekat dia? Kenapa dia benci sangat dekat bos? Awak jumpa HR kan? HR cakap apa pasal dia? Kenapa bos tak nak jawab persoalan saya? HR cakap tak ada orang nama Leon Lai dekat tingkat 3 kan? Awak cuba fikir logik. Awak tak rasa pelik ke pasal dia ni? Kali ni giliran Su pula terdiam. Sebenarnya apa yang bos cakap tu memang betul. Memang ada kepelikan pasal Leon Lai ni. Tapi Su menafikan semua tu sebab Leon yang dia jumpa ni memang nampak macam manusia. Bos tak nak cerita apa hubungan dia dengan Leon Lai. Dan Su pula terus mendesak nak tahu juga. Sudahnya Su dengan bos bertikam lidah. Sudahlah Su, saya malas nak gaduh dengan awak. Awak buatlah apa yang awak suka. Lepas tu bos terus masuk bilik dia, siap empas pintu lagi. Apapun malam tu Su tetap kena teruskan kerja. Gaduh dengan bos tu gaduh lah, tapi tanggungjawab kena buat juga. Sedar tak sedar dah pukul 3 pagi. Bos langsung tak keluar dari bilik dia sejak mereka gaduh tadi. Tingkap bilik dia pun tertutup dengan bidai. Di tengah-tengah kesunyian pagi tu, tiba-tiba Su terdengar macam bunyi orang mengerang dari dalam bilik bos. Bos aku ni berdengkur ke? Kuat betul bunyi dengkur sampai dengar dekat luar. Dengkuran bos ni makin panjang dan mula bertukar. Macam bos tengah sesak nafas, diselang-seli dengan bunyi deraman. Lain macam pula bos ni. Su buat keputusan nak tengok keadaan bos. Pintu dibuka, nasib baik tak berkunci. Bos, awak okey ke? Dari balik pintu Su tanya. Terdengar bunyi macam orang tercekik. Keadaan dalam bilik terang benderang. Su nampak bos tengah baring atas katil sofa, mengiring membelakangi dia sambil berpeluk tubuh. Badannya tersentak-sentak. Su terus duduk berlutut tepi bos. Bos, bangun bos. Bunyi bos. Mata tertutup. Kemudian dengan lembut Su pegang bahu bos dan goyangkan sikit. Bos, bangun bos. Su berbisik dekat telinga bos. Tiba-tiba bos terus bangun. Terperanjat Su. Tapi yang peliknya, mata bos pejam. Kemudian dengan mata yang masih terpejam tu, bos betulkan kedudukannya menghadap Su. Kemudian dia menyeringai. Bayangkan mata terpejam tapi dengan mulut tersenyum sampai nampak gigi semua. Su mula rasa seram dan rasa nak lari. Tapi belum sempat nak angkat kaki, tiba-tiba bos terajang Su. Sekelip mata, kedua-dua tangan bos dah cekik leher Su. Cengkaman jarinya terlalu kuat sampai Su tak mampu nak menjerit. Pandangan berpindah-pindah. Tapi Su nampak riak muka bos macam puas hati sangat tengok Su terseksa macam tu. Masa ni Su dah nak terbaring, bos pula dah nak duduk atas dia. Bila dah jadi macam tu, tangan Su ni terkapai-kapai lah cuba cari sesuatu dekat sekeliling dia. Dekat tepi katil sofa tu ada meja kopi. Atas meja tu ada sebiji pasu kaca panjang berisi bunga. Dengan kekuatan yang masih ada, Su capai pasu tu dah hentak kepala bos dengan pasu tu sampai pecah pasu tu. Barulah bos lepaskan cengkamannya. Su tercengap-cengap dan terbatuk-batuk. Seluruh badan menggigil. Betul-betul rasa macam dah nak mati tadi. Bos tersandar tepi katil sofa sambil tekuk umbung-umbung kepalanya.
Rupanya kemeja putih bos bertukar jadi merah, darah. Rupa-rupanya kepala bos terluka kena hentak dengan pasu tadi. Su, awak okey ke? Awak tak apa-apa ke? Dah jadi macam tu pun bos tetap risaukan Su. Darah membuak-buak keluar dari luka di kepala bos tu. Su mula panik, tak tahu nak buat apa. Dia menangis je dekat situ. Dah jangan nangis, tolong saya baring atas katil ni. Dalam nangis-nangis tu Su papah bos naik atas katil sofa. Baju dia pun lecun, terkena darah bos. Lantai jadi licin, terkena tumpukan darah. Muka bos jadi pucat, badannya berpeluh-peluh. Bos jangan mati bos, tolong jangan mati. Su teresak-esak menangis. Dengan keadaan yang lemah, bos suruh ambil sekotak tisu dalam almari belakang meja dia. Lepas tu mereka berdua gunakan tisu tu untuk hentikan pendarahan yang membuak-buak tu. Kemudian bos suruh telefon pengawal keselamatan, suruh call ambulans dan Pakcik M sekali. Sementara tunggu pengawal naik, Su pun jagalah bos yang nampak macam penat sangat. Matanya terpejam-pejam macam nak tidur. Su pula sikit-sikit menangis. Dah lupa terus tadi kena cekik dengan bos. Masa pengawal dan Pakcik M datang, mereka terkejut tengok keadaan bos dengan darah atas lantai. Nasib baik pengawal dah call ambulans siap-siap. Ambulans dah tunggu bawah. Mereka pun papah bos yang dah lembik masuk dalam ambulans. Su disuruh ikut sekali untuk uruskan bos dekat hospital nanti. Sampai dekat hospital, doktor bagi tahu rupa-rupanya pasu yang Su hentak tu terkena satu urat di kepala bos, sebab tu banyak sangat darah keluar. Doktor berjaya hentikan pendarahan dan jahit luka bos tu. Bos kena tidur ubat malam tu. Sebelum bos diberi ubat tidur dan ubat tahan sakit, dia sempat pesan pada Su, saya ada benda nak cerita dekat awak, tunggu saya ya. Su hanya mengangguk je. Malam tu Su tidur dalam bilik buat bos. Nak balik pun dah pukul 4 pagi. Beg pun tak bawa. Mungkin terlalu penat, Su pun tertidur. Esoknya dalam pukul 11 pagi, jururawat kejut. Bos dah bangun dan tersandar dekat kepala katil. Bos bersuara, Su, saya minta maaf pasal malam tadi. Saya tahu sepanjang awak kerja sini ada banyak persoalan bermain dalam minda awak kan. Hari ni saya akan jelaskan semuanya. Mula-mula nak cerita tu, bos pesan dengar penjelasan dia dengan minda dan hati yang terbuka. Kata bos, ada sebab kenapa dia dipanggil untuk kerja dekat syarikat pakcik dia ni. Bos mengaku dia ni istimewa sikit. Dalam sejarah keluarga bos ni, ada salah seorang moyang dia merupakan pawang Tau yang katanya mengikut setia Dewa Zongkui, iaitu dewa yang bersumpah akan hapuskan makhluk halus jahat macam syaitan, raksasa dan puaka. Ilmu halau hantu ni diturunkan kepada generasi ke generasi, dan suatu ketika dulu keluarga bos memang terkenal lah sebagai pawang ni. Tapi masa zaman revolusi China tahun 1910-an dulu, generasi waktu tu dah tak berminat dengan ilmu ni sebab dikatakan mengarut, dan mula berjinak dengan perniagaan sampailah sekarang. Dalam kepercayaan Tau ni ada sesuatu yang dipanggil ki atau aura, dan katanya aura halau hantu ni akan terpendam dalam badan cucu cicit yang terpilih. Sekarang ni dipercayai aura tu ada pada bos. Kata bos, masih dia kecil-kecil dulu, dari sebelum dia boleh bercakap, dia memang boleh nampak benda pelik-pelik ni yang orang lain tak boleh nampak. Kawan-kawan dia dekat US tu kan ramai ada kawan halimunan kan, dan sebenarnya dia boleh nampak kawan halimunan tu. Dah nampak tu dia pergi cerita pula dekat mak bapak dia. Mak bapak dia risau, dan pernah lah mereka bawa bos pulang ke China kejap nak jumpa dengan sami keluarga mereka. Bos tak ingat upacara tu macam mana sebab masa tu umur dia dalam 8-9 tahun macam tu. Tapi sejak kejadian tu, bos perasan makhluk pelik tu kalau terjumpa dengan dia, benda tu akan lari. Sami tu cakap benda tu takut dekat bos sebab nampak aura istimewa dekat dahi bos. Sejak tu lah bos dah tak nampak benda-benda ni. Kelibat tu adalah juga nampak. Bangunan pejabat mereka tu kalau ikutkan baru-baru ni je lah ada gangguan pelik-pelik. Sejak 2 tahun lepas. Sebelum ni tak ada pun. Dulu lagi banyak gangguannya. Lepas buat upacara, barulah aman sikit. Cuma tinggal 2-3 entiti je yang agak degil, tak nak pergi dari situ. Antaranya hantu pengantin perempuan baju merah tu, hantu budak nakal, dan Leon Lai. Leon Lai tu hantu? Tercengang Su. Badan mula menggeletar. Sabar Su, biar saya ceritakan semuanya. Kata bos lagi, hari pertama Su kerja dan nampak perempuan terjun bangunan ikut tingkap tu, itu memang berlaku. Memang sebelum tu, sesiapa yang baru masuk kerja shift malam mesti akan dapat salam perkenalan dari hantu tu. Cuma malam tu Su terus pingsan. Tak macam staff-staff sebelum ni. Ada yang histeria tak boleh dikawal. Sebab tu bos buat keputusan nak tipu Su, cakap dia tertidur. Bos perasan hantu baju merah ni macam suka dekat dia. Suka tapi takut. Sebab tu hantu tu suka kacau staf perempuan. Cemburu katanya. Ada satu malam ni, masa yang Su pergi tandas sorang-sorang tu, masa tu bos dalam bilik dia duduk menghadap tingkap, saja nak tengok pemandangan laut. Sekali dia terlelap. Tiba-tiba bos terasa bahu dia dipegang dari belakang. Mula-mula dia ingatkan Su, tapi bos perasan sesuatu yang pelik. Bos tercium satu bau yang sangat wangi. Bos tahu itu bukan minyak wangi Su, sebab baunya macam bau bunga. Lepas tu perempuan yang sentuh dia tu tanya, "Awak nak air tak?"
Saya buatkan je. Bos pun cakap okey je lah. Lepas dengar perempuan tu berjalan ke pantry, bos pun keluar dari pejabat. Tapi sebelum nak keluar tu kena lalu pantry. Memang bos nampak perempuan rambut panjang sampai pinggang, baju merah, tengah kacau air sambil menyanyi kecil. Sebab itulah bila Su keluar dari tandas, dia nampak bos tersandar tepi dinding dan ajak Su turun bawah kawasan gudang nak elakkan Su jumpa hantu tu. Pertama kali Su jumpa Leon Lai dalam lift, bos cakap sebenarnya dalam lift tu ada kamera CCTV. Masa tu pengawal tertengok dalam skrin yang Su bercakap dan gelak sorang-sorang dalam lift. Jadi pengawal tu pun sampaikanlah pada bos. Esoknya bos temankan Su turun lift dan nampak Leon Lai tengah berdiri depan lift tingkat 3 tu. Tapi bos pelik, kenapa Su tak takut tengok Leon Lai? Sebab pada pandangan bos, muka Leon Lai tu sangat pucat, cengkung sampai mata merahnya tersembul, dan Leon Lai pakai baju tradisional dinasti Qing. Dan sebenarnya bos tak pernah pun berinteraksi dengan Leon Lai tu. Mungkin Leon Lai takut dengan aura yang ada pada bos, sebab itulah dia benci sangat dengan bos ni. Yang kes rompakan tu pula, bos nampak hantu budak main berlari-lari dekat luar pejabat. Dan sebenarnya malam tu bos nak halau hantu budak tu, tapi disebabkan Su merayu jangan tinggalkan dia, jadi terpaksalah mereka hadap je gangguan hantu budak tu buat sepah dalam pejabat. Malam tu Su rasa yang kacau dia dalam tandas tu pun hantu budak juga. Yang kes bas tu pula memang pening kepala sikit. Alkisahnya dulu-dulu memang pernah ada kes sebuah bas dirompak. Agaknya masa tu kelang kabut, bas tu terbabas masuk gaung dan semua orang dalam bas tu meninggal. Menurut legenda, sejak tu setahun sekali masa perayaan hantu lapar, bas tu akan muncul bawa roh-roh sesat ke alam barzah. Menurut bos, dia terpaksa buat upacara sembahyang bakar duit untuk gantikan hutang tambah bas Su yang 7 yuan tu. Pada Leon pula, bila Leon muncul balik dalam hidup Su, bos mula bertambah pening. Sebab Su degil sangat. Kalau Su berdekatan dengan bos, memang entiti tu tak akan kacau Su sebab benda tu takut dengan dia. Bos boleh rasa Leon Lai ni ada niat tak baik dengan Su. Bos dah pesan awal-awal dengan pengawal, kalau nampak Su turun tingkat 3, cepat-cepat halang dia atau terus bagi tahu bos. Bila bos ni dah terlalu melindungi Su, hantu baju merah tu cemburu pula dah. Dan cemburunya meluap-luap sampai terkena pada Jackie yang tak bersalah. Sebenarnya malam sebelum Jackie cuti sakit tu, ada sesuatu yang berlaku pada dia dalam pejabat tu. Masa Su tinggalkan pejabat nak jumpa Leon Lai tu, Jackie memang tengah tidur nyenyak. Dia pun tak sedar yang Su dah pergi. Bos dekat bawah lagi berborak dengan Pakcik M. Hinggalah tiba-tiba Jackie terbangun sebab dia rasa kepanasan. Bila Jackie buka mata je, dia tengok keadaan dah gelap gelita. Jackie kan tidur bawah meja, ada pasang tirai tutup bawah meja dia tu. Walaupun ada tirai, masih akan nampak sama-sama cahaya lampu pejabat tembus tirai dia. Tapi ni tak, gelap je. Jackie ingatkan bekalan elektrik terputus. Dalam gelap tu, Jackie terdengar macam bunyi orang berjalan dalam pejabat tu. Jackie ingatkan Su, elektrik mati ke? Dari bawah meja Jackie panggil Su, tapi senyap je. Yang lagi pelik, bunyi tapak kaki terus berhenti bila Jackie bersuara. Masa ni lah Jackie terus rasa tak sedap hati dan rasa dah buat kesilapan besar dengan menegur Su. Lepas tu Jackie terdengar suara perempuan ketawa kecil. Jackie yakin itu bukan manusia. Jantung rasa nak meletup bila Jackie terdengar bunyi dentuman atas meja dia. Macam ada orang melompat naik atas meja tu. Suara tadi yang sayup-sayup terdengar di sudut bilik, sekarang ni dah makin jelas betul-betul atas meja. Yang lagi malang, Jackie tertinggal telefon atas meja. Yang dia ada cuma sehelai selimut dan bantal je. Nak lari tak berani. Jackie pun baring, badan menghadap dinding meja dan tutup satu badan termasuk muka dengan selimut. Tiba-tiba Jackie rasa tirai meja dia dijatuhkan. Belakang badan rasa terdedah. Ngilaian perempuan tu betul-betul dekat tepi telinga dia sekarang ni. Paling seram bila Jackie dapat rasakan beberapa batang jari kerepot berkuku panjang membelai-belai lengan dia, menggigil seluruh badan Jackie masa tu. Dari lengan ke leher, lepas tu ke umbung-umbung kepala. Walaupun masa tu Jackie tengah berselubung satu badan dengan selimut, tapi dia dapat rasa betapa tajamnya kuku perempuan tu. Tiba-tiba perempuan tu rentap selimut Jackie sampai terdedah badan dia. Jackie tak mampu melawan. Dia peluk tubuh sambil matanya terpejam rapat-rapat. Kemudian
kemudian perempuan tu usap umbun-umbun Jackie. Lama-lama usapannya makin kasar dan terus cengkam kepala Jackie. Jackie tetap diam. Sakit jangan cakap lah. Perempuan tu macam nak tarik muka Jackie menghadap muka dia, tapi Jackie lawan. Masa ni Jackie harap sangat dia pengsan daripada terpaksa tengok wajah perempuan tu. Perempuan tu main kasar. Kali ni sebelah tangannya tekuk hidung dan mulut Jackie. Jackie macam nak mengalah, tapi dia bertahan sambil baca doa dan jampi yang sami keluarga dia ajar. Tiba-tiba perempuan tu lepaskan pegangan tangannya dan terdengar bunyi kain berkibar. Mungkin perempuan tu dah terbang kot, tapi Jackie masih lagi tak berani nak buka mata. Tak lama kemudian terdengar bunyi switch dipetik dan suara Su dengan bos bercakap-cakap. Tapi Jackie ingatkan dia bermimpi. Sampailah bos pegang dia. Saya silap Su, sepatutnya saya kena ambil berat peristiwa malam tu, tapi saya cuai. Sebelum ni makhluk-makhluk tu tak pernah ganggu orang lain selain saya. Bos, ni salah saya juga. Saya tak patut tinggalkan Jackie sorang-sorang malam tu. Sepatutnya saya sebagai ketua kena lindungi kamu berdua. So, saya dah buat keputusan untuk tamatkan perkhidmatan awak di syarikat ni. Syarikat ni dah tak selamat untuk awak lagi. Su tersentak bila dengar keputusan bos tu. Bos janji dia akan bagi pampasan yang setimpal, termasuklah surat perakuan dari syarikat atas perkhidmatan cemerlang sepanjang Su bertugas dekat situ. Su rasa macam nak menangis je, tapi Su tak dapat nak menafikan yang itu je lah keputusan paling selamat untuk dia sekarang ni. Jadi hari tu Su pun balik rumah. Dekat rumah dia masih termangu-mangu. Betul ke aku dah kena buang kerja ni? Hari tu juga Su telefon Jackie. Nasib baik kali ni Jackie jawab panggilan Su tu. Su ceritalah dekat Jackie yang hari ni hari terakhir dia kerja dekat syarikat tu dan minta maaf dekat Jackie sebab tinggalkan dia sorang-sorang malam tu. Mereka berdua terus menangis. 3 hari Su tak keluar rumah. Bila dapat tahu yang Leon Lai tu bukan manusia, Su macam terbayang-bayang yang Leon Lai tu tengah berdiri luar apartmen dia dengan muka bengisnya, sampai termimpi-mimpi dibuatnya. Hari keempat, bos telefon suruh datang pejabat untuk pulangkan pas pekerja dan uniform syarikat. Hari itu Su jumpa bos dalam bilik HR ditemani seorang eksekutif HR. Kepala bos masih berbalut lagi. Lepas tu bos bagi cek yang agak lumayan jumlahnya, surat penghargaan sebagai rujukan kalau nak mohon kerja dekat syarikat lain, dan sehelai surat perjanjian NDA. HR terangkan Su diminta untuk tak dedahkan pengalaman pelik sepanjang dia bekerja dekat syarikat ni. Lepas tanda tangan surat perjanjian tu, bos ajak Su pergi minum dekat kafe syarikat. Mereka pun bersembang sekejap. Bos cakap Jackie dah semakin sihat sekarang ni. Dia dah tak sabar nak bekerja semula. Sekarang ni shift malam dah dibubarkan, dan bos kata sekarang ni dia dan Jackie tengah berusaha nak buat skim bekerja dari rumah untuk pegawai perkhidmatan pelanggan macam mereka ni. Oh ya, awak ada tak jumpa atau ternampak Leon Lai? Tanya bos. Su pun ceritalah pasal perasaan dia yang macam ternampak Leon Lai tu, tapi Su cakap mungkin mainan perasaan je kot. Bos kata dia dah tak nampak Leon Lai dekat sini dah. Bos syak Leon Lai ikut Su balik rumah. Sebab tu bos minta Sami buatkan tangkal ni untuk Su. Bos bagi seutas kain merah yang dipintal jadi gelang dan sebuah uncang merah kecil. Kalau pergi mana-mana, bos suruh bawa salah satu tangkal ni. Tujuannya untuk buat Su jadi halimunan dari mata makhluk alam sebelah. Su terus sarung gelang merah tu. Yang uncang tu pula Su letak dalam dompet sampai hari ni. Memang betul, sejak hari tu Su memang dah tak nampak kelibat Leon Lai atau benda-benda pelik lagi. Seminggu kemudian Su beli tiket sehala ke US. Sejak tu dia dah tak datang China lagi. Kadang-kadang bila orang tanya best ke duduk China ni, Su hanya mampu tersenyum pahit je. Su masih berhubung lagi dengan Jackie melalui email dan Facebook. 2-3 tahun kemudian, perniagaan syarikat tu semakin maju dan perlu dipecahkan kepada anak syarikat lain. Bos dilantik sebagai pengarah anak syarikat dan dibawa Jackie sekali masuk dalam syarikat tu. Kalau sebut nama syarikat ni, mesti orang tahu. Jackie sekarang dah kahwin, anak dah nak masuk 2 orang, tapi bos masih lagi macam dulu, gila kerja. Kadang-kadang Jackie ada juga ajak Su datang China, tapi sejujurnya Su masih trauma lagi. Mungkin satu hari nanti, tapi selagi gelang kain merah ni masih utuh, Su rasa selamat dan dilindungi. Okey, sampai sini dulu kisah untuk hari ini. Sebelum berpisah, anggaplah kisah ini sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.